Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa dalam keadaan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Zamari LC, selamat malam, Saudara Azrul Jalil, Saudara Dizek Ketari. Itu juga dengan saudara Muhammad Kapili, Salam Madani katanya. Tuan Haji Azhar, apa khabar Tuan Haji? Moga Tuan Haji sihat walafiat, berbahagia bersama family. Itu juga saudara Mat Remy Mat Sidik. Salam untuk semua rakan-rakan katanya. Raja Kamal Raja Baizan, apa khabarku? Moga sihat. Ida, salam. Begitu juga Hajah Comel-Comel, Alimin, saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, tidak lupa juga saudara Fazil Yub, saudara Ahmad Map, Puan Rosini Koringot dari Sarawak. Apa khabar saudara Abdullah Majid? Salam dari Pekan katanya. Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, saudara Rizal Mat Atan, saudara Said Wahab dari Tanjung Piai hadir. Terima kasih. Begitu juga Abu Suman Hashim dari Batu Pahat, Muhammad Afizan, Mira Harun, Rubidin, Richard Bakri, Puan Marabiah Abdullah dari Pandan Jaya. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Terima kasih Pak Chu menunggu saya. Harap sihat insya-Allah, dah makan ubat tu tapi lalu sedikitlah. Ya Puan Hamidah Kamat, apa khabar? Salam Madani untuk seluruh rakyat. Saudara Abu Samah dari Bukit Puchong, Saudara Nurin Din, itu juga Puan Nurfisah Idris dari Kuala Kangsa, Perak, Saudara Muhammad Ali, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan nanti, saudara. Saya Puan Ima Kasim, Puan Umi Kalsum, Saudara Kasim Selamat dari Kuching, Sarawak. Saudara, hari ini adalah hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dan kita insya-Allah dalam 21 hari lagi, insya-Allah 21 hari lagi kita akan menyambut kedatangan Fajar Ramadan. Tapi jangan lupa saudara bahawa kita sudah masuk hari yang ke-1427. 1427 hari. Virus tersebut masih berlegar di negara kita dan belum lagi usai. Jadi saya mengharapkan agar teman-teman semua jagalah kebersihan diri, jaga sentiasa melakukan penjarakan sosial, jaga kesihatan diri kita dan keluarga. Itu yang lebih penting. Bagi saya, kitalah yang menentukan keluarga kita sihat walafiat. Pastikan kita kalau ada tempat-tempat yang diramai orang, pakailah kita punya pelitup, saudara, pelitup muka. Baik saudara, kita masuk naluri kehidupan. Sekali lagi saya nak jelaskan, saya bukan ustaz, saya juga bukan da'i. Ini hanyalah merupakan culipan daripada teman-teman yang menghantar kiriman pada saya rasakan sesuai untuk dibaca ataupun untuk perkongsian kita bersama. Sebenarnya sebagai mukmin yang beriman, kita akan sentiasa melihat kelemahan diri kita dan akan berusaha untuk menambah baik diri kita dari masa ke semasa berbanding dengan mereka yang kurang beriman. Mereka ini akan memuji diri sendiri dan enggan mengakui kelemahan serta suka mengkritik kelemahan orang lain. Allah menjadikan seorang itu dengan kelebihan atau kekurangan agar kita dapat mengambil pelajaran daripadanya. Di antaranya supaya kita mengakui hakikat bahawa Allah tidak menciptakan semuanya sama. Walaupun pada hakikatnya masing-masing ada anggota tubuh, ada panca indera dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak memiliki semua yang kita miliki. Allah menjadikan seorang itu ada kelebihan untuk membantu orang lain yang kekurangan. Sementara yang kekurangan pula akan berusaha mempertingkatkan dirinya untuk mendapat kelebihan. Selain itu, setiap insan diminta supaya saling menghormati kelebihan dan kekurangan orang lain kerana semua itu adalah ciptaan Allah semata-mata. Tidak ada siapa pun yang berhak merendahkan kelemahan
dan kekurangan orang lain, dan tidak ada siapa pun yang layak menyatakan dirinya lebih baik dari orang lain. Hanya Allah saja yang layak memiliki segala kelebihan, sementara kekurangan itu adalah diri manusia itu sendiri. Ingat saudara, ini culipan teman-teman agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Saya menerima pemutara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, setiap kesempatan untuk kita melakukan kebaikan semasa hari ini, andai tidak diambil kesempatan atau tidak diamalkan, sebenarnya kita akan rugi di akhirat nanti. Kerana sesungguhnya ajal pertemuan itu ditentukan oleh Allah dan tidak menetapkan waktunya. Untuk itu, saudara, rebutlah setiap kebaikan yang terhidang depan kita untuk kita ambil semasa hayat masih ada. Terima kasih Tan Sri Osu atas mutiara kata yang cukup bernilai bagi saya. Teman-teman, saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana andainya itu berlaku, maka negara boleh muflis. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tidak menghalang. Boleh, tak ada masalah. Tetapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Saudara, kena ingat ini adalah pencerahan politik dan juga bermatlamatkan untuk memberi informasi kepada setiap warga. Apabila saya memberi pencerahan, apabila saya memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu yang paling penting, saudara. Kalaupun anda tidak bersetuju dan ingin menghantar kiriman pada saya, tak ada masalah. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap isu, setiap persoalan secara harmonis. Saudara, bicara kita malam ini tajuknya, jangan biarkan rakyat kelaparan. Sabar dulu, saya perlu memberi pencerahan apa yang berlaku, berita-berita sedikit dulu, saudara. Laporan kali cuaca tak ada hari ini, tetapi saya menerima berita dari Tokyo. Saat ini jangan lupa, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi sedang berada di Tokyo untuk menjalinkan ukhuwah persahabatan antara dua negara. Jadi menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kerjasama erat yang ditonjolkan antara Malaysia dan Jepun saat ini diharapkan akan dapat membuka pintu kerjasama yang lebih luas antara kedua-dua negara di masa hadapan. Malaysia, Jepun mempunyai lakaran sejarah bersama dan membabitkan beberapa perkara. Ia membabitkan sejarah yang panjang dalam kerjasama ekonomi, inovasi tinggi dan pertukaran budaya. Sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, beliau mengadakan lawatan kerja selama 7 hari di Tokyo dan juga di Osaka bermula kemarin. Lawatan itu adalah kunjungan sulung beliau selaku Timbalan Perdana Menteri dan insya-Allah banyak perbincangan dilakukan dalam beberapa siri lawatan kunjung hormatnya dan perbincangan kerjasama antara Jepun dan Malaysia akan termeterai. Mudah-mudahan adalah manfaatnya untuk warga kita saudara. Lebih-lebih lagi dari segi aspek pembangunan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga pembangunan TVET yang dipromosikan oleh beliau. Kita nantikanlah lagi laporan dari masa ke semasa. Bagaimana pula kita menerima laporan daripada Jakarta, saudara. Saya mendapat tahu bahawa proses transisi kepimpinan daripada Presiden Indonesia Joko Widodo atau Pak Jokowi kepada pemimpin baru yang dipilih dijangka berjalan lancar. Demikian menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Eril Setiadi. Katanya pengumuman rasmi keputusan pemilihan umum pemilu dan pilihan raya Presiden Indonesia 2024 akan diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum pada bulan Mac akan datang. Presiden dan Naib Presiden yang baru dipilih kemudiannya akan mengangkat sumpah pada 20 Oktober bersama-sama dengan Ahli Dewan Perwakilan Rakyat DPR.
Dan beliau yakin transisi kepimpinan akan berjalan dengan lancar dan aman. Prabowo Subianto dan anak Pak Jokowi, saudara, Gibran Rakabuming Raka yang mendahului dalam proses kiraan pengundian bakal mengambil alih kepimpinan negara Indonesia dari pemerintahan sekarang. Demikian menurut beliau selepas menerima kunjungan. Saat ini sahaja terdapat 15 wartawan daripada pelbagai agensi Malaysia yang berada di Jakarta sempena program Jejak Serumpun. Anjuran Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia di Jakarta bermula daripada 12 hingga 21 Februari nanti. Mudah-mudahan hubungan akrab antara Malaysia dan Indonesia terus mantap jalinannya, saudara. Baik, kita tengok pula apa khabar dari Gaza. Saya tadi baru dapat pengesahan daripada duta Palestin yang berada di negara kita ini. Mungkin, saudara, mungkin pada hari Ahad nanti beliau akan datang ke studio untuk menceritakan tentang apa yang berlaku di Gaza. Sementara itu, laporan perlu diterima. Saat ini saya menerima laporan hanya berdasarkan daripada laporan Reuters, Anadolu, daripada Bernama dan sebagainya. InsyaAllah kalau kehadirannya nanti pada hari Ahad. Hari ini Selasa ya. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 hari lagi. 4 hari lagi, saudara. Bagaimanapun, angka kematian di Gaza dikabarkan telah pun meningkat kepada 29,092 orang. Warga Palestin yang tewas dipedil oleh rejim Zionis. Demikian menurut Kementerian Kesihatan wilayah Palestin yang terkepung semalam, saudara. Sejumlah 69,028 orang lagi cedera dalam serangan yang berterusan. Ya, ramai lagi penduduk yang terperangkap di bawah runtuhan dan di jalan raya, tapi tidak mampu untuk diselamatkan oleh penyelamat, kata laporan tersebut. Peperangan Israel ke atas Gaza menyebabkan 85% penduduk di wilayah itu terpaksa berpindah di tengah-tengah krisis kekurangan makanan, kekurangan air bersih dan ubat-ubatan. Manakala 60% infrastruktur wilayah itu rosak ataupun musnah. Demikian menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan dari Baitul Maqdis kita juga menerima bahawa Israel memberi ancaman bahawa tenteranya akan menyerang bandar Rafah sepanjang bulan Ramadan. Ini ugutannya sekiranya tebusan yang ditahan oleh pejuang Hamas tidak dibebaskan. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz berkata tujuan Israel sangat jelas dan pihak Hamas mempunyai pilihan. Dia katanya Hamas mempunyai pilihan. Mereka boleh menyerah diri, membebaskan tebusan dan melalui cara ini rakyat Gaza boleh menyambut Ramadan. Begitulah keadaan saya. Dia tak peduli. Sedangkan kalau dia menghayati kita umat Islam sepanjang bulan Ramadan, kita dilarang untuk melakukan peperangan. Kabarnya Tersi saya sedang merancang untuk melancarkan serangan darat di Rafah yang menempatkan lebih 1.4 juta penduduk yang mencari perlindungan kesan daripada peperangan. Saudara, penduduk Palestin mencari perlindungan di Rafah ketika Israel menggempur seluruh enklav sejak 7 Oktober lalu. Dalam waktu yang sama, nampak gayanya Benjamin Netanyahu adalah sedikit kendur selepas beliau diserang, beliau dikritik oleh warga dunia, terutama umat Islam yang juga tinggal di Baitul Maqdis. Saudara, dan akhirnya semalam saya melaporkan dia menutup terus Masjid Al-Aqsa. Tapi hari ini pejabat Perdana Menteri Israel mengeluarkan kenyataan bahawa Israel menghadkan individu yang boleh masuki pekarangan Masjid Al-Aqsa sepanjang Ramadan ini dengan alasan atas faktor-faktor keselamatan. Pejabat Perdana Menteri Benjamin memaklumkan Perdana Menteri membuat keputusan seimbang untuk membenarkan kebebasan ibadat dalam keperluan keselamatan yang ditentukan oleh pihak profesional. Namun, saudara, tidak ada butiran lanjut yang diberikan olehnya. Kumpulan pejuang Hamas mengecam sekatan yang dicadangkan, malah Majlis Islam Tertinggi Palestin meminta semua umat Islam untuk terus mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Jangan lupa, saudara, Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang paling suci bagi kita. Kerana dari situlah bermulanya perjalanan
baginda Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha menghadap Allah SWT. Tapi sepanjang bulan puasa ni nampaknya ada usaha untuk menutup masjid tersebut. Selepas kritikan teruk dari Badan Dunia, akhirnya diizinkan tapi hanya untuk warga tua saja. Anak-anak muda tidak dibenarkan untuk solat ataupun melakukan amal ibadat di Masjid Al-Aqsa yang terletak di atas bukit di Baitul Muqaddis. Saya juga mendapat perkabaran dari Qatar. Apabila Qatar mengatakan ia akan terus berusaha untuk menjadikan pengantara, walaupun perjanjian antara Israel dan Hamas tidak berjaya sama sekali. Rundingan yang melibatkan Amerika Syarikat dan Mesir setakat ini juga gagal membuahkan sebarang hasil kerana Hamas dan Israel mempunyai pandangan yang sangat berbeza. Perdana Menteri Qatar, saudara Sheikh Muhammad Abdul Rahman Al-Thani, dalam sidangnya berkata dalam tempoh beberapa hari kebelakangan ini tidak begitu menjanjikan keputusan yang baik, tetapi Qatar akan sentiasa optimis dan akan sentiasa mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan. Tambah-tambah lagi dalam menghadapi bulan puasa Ramadan. Beliau juga menyangkakan cabaran dalam rundingan itu memandangkan skala perjanjian yang dicadangkan jauh lebih besar daripada apa yang dicapai tahun lalu, termasuklah gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dalam keadaan begitu, saudara, di Palestin, Menteri Luar Palestin, Riyad Al-Maliki memberitahu kepada Mahkamah Antarabangsa di Hague bahawa rakyat Palestin mengalami penjajahan dan apartheid, iaitu penyisihan di bawah rejim Israel. Ini saat ketika hakim Mahkamah Antarabangsa ICJ sedang mengadakan pembicaraan daripada semalam lagi, hari ini dan sampailah 29 nanti, saudara. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengadakan pembicaraan sepanjang minggu mengenai implikasi undang-undang pendudukan Israel sejak 1967 dengan 52 negara dijangka memberi keterangan, dan tindakan ini sebenarnya tidak pernah berlaku pun sebelum ini. Malaysia sendiri, menurut Menteri Luar kita yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan, juga dijangka akan berada di Hague untuk memberi pandangan dan ketetapan negara kita berhubung tentang apa yang berlaku di Gaza. Sebab itu Al-Maliki menggesa agar mahkamah segera mengisytiharkan pendudukan itu menyalahi undang-undang dan memerintahkan rejim Zionis menghentikan segera sepenuhnya tanpa syarat. Katanya, keadilan jika ditangguhkan adalah keadilan yang dinafikan kepada rakyat Palestin. Dan pastinya warga Palestin sudah pun yang dinafikan keadilan terlalu lama. Sebab itu sudah tiba masanya, kata beliau, untuk menamatkan sifat pilih kasih yang menyebabkan rakyat Palestin yang sedang berada dalam keadaan yang cukup lama menderita di bumi Anbiar, saudara. Saya juga dipahamkan bahawa pemantau hak asasi manusia Euromed mendedahkan tindakan Israel cukup kejam apabila yang terbaru mereka menggunakan drone kecil hanya bertujuan untuk membunuh dan mencederakan rakyat Palestin dari jarak dekat. Jadi menurut pemantau hak asasi manusia, tentera Israel meningkatkan penggunaan drone kecil untuk membunuh dan mencederakan rakyat Palestin, walaupun sebelum ini ia dihadkan hanya untuk tujuan risikan. Berdasarkan siasatan Euromed Monitor, tentera Israel menggunakan drone kecil yang dipasang dalam mesin dan peluru berpandu daripada kategori Matrix 600 dan Lanius yang bersifat mudah alih serta serba boleh yang sesuai untuk operasi jangka pendek. Jadi menurut Pertubuhan Hak Asasi Manusia, operasi tembakan, pembunuhan dan hukuman mati yang dilaksanakan Israel menyasarkan orang awam yang tidak bersenjata di pusat perlindungan, di hospital, di jalanan dan kawasan kediaman penduduk. Jadi melalui sistem itu, Israel secara otomatis boleh menyasarkan bangunan dan membuat peta untuk mengenal pasti sasaran yang mungkin dan menjalankan pelbagai misi untuk anggota tentera serta pasukan khas. Drone ini membunuh
puluhan orang awam dengan menembak melalui mesin automatik yang dipasang di bawah pesawat atau dengan menembaknya terus ke arah orang ramai. Menurutnya, drone kecil Israel juga melepaskan tembakan ke arah rakyat Palestin yang berkumpul untuk menerima bekalan makanan di bawah trak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jadi susulan itu, selama 50 rakyat Palestin telah pun dibunuh dan puluhan lagi cedera dengan pihak Israel menggunakan drone yang amat berbahaya itu, saudara. Jadi saudara, bersamalah kita berdoa agar bumi Anbiya itu segeralah tersisih daripada segala musibah yang dilakukan oleh rejim Zionis. InsyaAllah, sebagaimana saya katakan, Ahad nanti kalau ada peluang, saya akan mengundang Duta Besar Palestin ke negara kita untuk beliau menceritakan secara jelas dan nyata apa yang berlaku di bumi Palestin. Baik, saudara, sesuatu yang agak menyedihkan hari ini, saudara, apabila kita menatap berita bagaimana seorang ibu, saudara, seorang ibu bersama dua anaknya ditemui mati dalam keadaan tergantung pada kipas di sebuah rumah di Lengging, Negeri Sembilan, saudara. Saya ingatkan tindakan itu mungkin bunuh diri, tetapi menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Abdul Malik Hashim, kejadian tersebut berlaku pada jam 9.25 malam dan beliau menerima panggilan daripada seorang lelaki di mana daripada sisi mayat tersebut terdapat ada nota, dan sebab itu pihak polis telah pun menahan suami kepada wanita tersebut yang mengakhiri hidupnya bersama dua orang anak di rumah tersebut. Lelaki tersebut adalah seorang juruteknik katanya. Pihak polis masih lagi dalam siasatan berdasar kepada nota yang kabarnya ditulis oleh wanita tersebut. Apa-apa pun bersabarlah, kita tunggu apa laporan selanjutnya berita daripada Lengging. Sebab saya, menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Abdul Malik Hashim, pihak polis telah pun melakukan siasatan segera dan mayat ketiga-tiga mangsa tersebut telah pun dihantar untuk postmortem, saya. Itu yang berlaku di Lengging. Bagaimanapun saya ingin mengucapkan terima kasih bahawa kepada Yang Berhormat Saudara Fahmi, Fadzil, saudara, selaku Menteri Komunikasi dan menjaga kebajikan artis. Hari ini tersiar berita bagaimana beliau menangani, mewakili Kerajaan Madani yang berusaha untuk menambah baik skim perlindungan bagi melindungi dan meningkatkan kebajikan golongan seniman serta ahli keluarga mereka. Selaku Menteri Komunikasi, Saudara Fahmi Fadzil, melalui laman Facebooknya, dia kata usaha menambah baik skim perlindungan perlu memandangkan seniman banyak berjasa dan menyumbang kepada negara. Inilah susulan beliau sendiri hadir ke rumah pelakon dan juga pelawak Allahyarham Saudara Man Kadir Samsi atau lebih dikenali sebagai Pak Jabir. Saya, Saudara Allahyarham Man Kadir Samsi ini pernah bertugas dengan saya waktu saya mengendalikan akhbar. Saya ucapkan terima kasih pada Saudara Fahmi Fadzil atas keprihatinannya melihat kehidupan artis kita dalam suasana yang semakin tidak menentu ini. Kesan daripada PKP dulu, dunia artis semakin muram, dan apabila ekonomi semakin merudum, tentulah para artis mereka tak punya pekerjaan tetap dan kehidupan mereka bertambah sengsara. Kita melihat bagaimana Saudara Fahmi menyantuni Kerajaan Madani ini macam 2-3 hari lepas, bertemu dengan Seniwati Sarimah, begitu juga pelakon Dharma Harun Al-Rashid, penyanyi Zaitun Sami'on, penyanyi Ibnu Riza dan ramai lagi warga artis yang terkesan apabila ekonomi negara kita berada dalam keadaan yang tidak menentu. Alhamdulillah bahawa keprihatinan Kerajaan Madani juga mahu melihat bahawa warga seniman, seniwati ini turut dipelihara. Terima kasih Saudara Fahmi Fadzil. Semoga anda terus berusaha ke arah meningkatkan lagi kehidupan rakyat kita. Dalam waktu yang sama, saudara, saya menerima satu tulisan. Ini catatan dari laman Sinar Harian. Ini agak menyentuh perasaan saya. Kerana ini keadaannya berlaku di Kuantan.
Apabila seorang pengamal media sosial Muhammad Asfarul Zainul Akmal dalam usia 30 tahun, dia mencatatkan dalam media sosialnya hari ini untuk mencari seorang pemilik wang. Nama tak kenal saudara. Kerana daripada wang tersebut, nilai wang itu RM50. Dan ia disemarakkan dalam media sosial. Dalam catatannya pada duit itu, sekeping nota RM50 saudara. Dia tulis itu, duit last ayah bagi 11 bulan Mei tahun 20. Saya melihat benda begitu tersentuh hati saya saudara. Bahawa itu merupakan dia terpaksa menggunakan wang yang terakhir sekali. Dia kata duit last ayah bagi Al-Fatihah. Artinya yang memberi wang pada dia tu adalah ayahnya yang telah pun kembali ke rahmatullah. Mungkin dia simpan wang itu segitu lama tapi terpaksa digunakan, saudara. Jadi sebab itu dia mencari kalau lah pemilik wang tersebut dapat menghubunginya, tapi tak disebutkan di mana pula untuk menghubunginya. Kerana dia kata wang itu diperolehi ketika dia mengeluarkan wang dari mesin ATM di sebuah stesen minyak di Gambang, Pahang. Secara begitulah keadaannya. Rakyat memang menderita sekarang saudara. Sebab itu tajuk bicara saya malam ini adalah jangan biarkan rakyat lapar, tapi sabar dulu saudara. Sebab saya mahu menyantuni suasana politik. Politik hari ini saya ketawa juga sebenarnya apabila mereka kononnya nak mengadakan langkah kajang, langkah Dubai, langkah itu, langkah ini. Tapi apabila menjelang sidang Dewan Rakyat yang akan berlangsung bermula 26 Februari ini. Hari ini berapa bulan? Hari ini 18 bulan tak salah saya ya. Hari ini berapa bulan saudara? Hari ini 20. 20 bulan. Jadi 6 hari lagi, seminggu lagi saudara. Seminggu lagi Dewan Rakyat akan mula bersidang. Tapi menurut kenyataan daripada speaker Dewan Rakyat, tak ada pula usul undi tidak percaya yang mahu dibawa terhadap Yang Amat Perdana Menteri. Apakah mereka benar-benar saya tak tahulah. Saya yakin bahawa pimpinan Perikatan Nasional nampaknya mereka sudah pun semakin hilang keyakinan atas kekuatan mereka apabila selepas seorang-seorang meninggalkan Perikatan Nasional untuk menyatakan sokongan terhadap Yang Amat Perdana Menteri. Dan selalunya sesuatu usul yang dibawa ke Parlimen mestilah selewat-lewatnya atau sekurang-kurangnya tempohnya 14 hari. Tapi tidak ada usul undi tidak percaya pun yang dibawa terhadap PMX ataupun Yang Amat Perdana Menteri. Yang Di-Pertuan Dewan Rakyat, iaitu Tan Sri Johari Abdul, mengesahkan tiada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim dikemukakan. Sedangkan Dewan Rakyat akan bermula persidangannya pada 26 Februari ini. Jadi dia kata tidak ada apa-apa surat permohonan untuk undi tidak percaya. Kata saya tak menerima apa pun, sama ada dalam bentuk hitam putih, sama ada dengan email atau panggilan. Artinya sehingga hari ini tidak ada apa yang akan berlaku. Kerana katanya dia tak menerima apa-apa pun. Dan sebab itu beliau mengharapkan agar sebagaimana saya laporkan semalam, agar perjalanan persidangan Dewan Rakyat kali ini, setiap wakil rakyat benar-benar melaksanakan tugas dan amanah rakyat untuk menzahirkan pandangan, buah fikiran, disatukan buah fikiran semata-mata untuk menangani kehidupan rakyat. Sebab itu beliau juga, Datuk Seri Johari juga mengharapkan dengan penuh harapan kerana dia menantikan titah sulung ucapan Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang tentulah mempunyai visi baginda tersendiri. Dan saya difahamkan bahawa ucapan Duli Yang Mulia Yang Agong kali ini, apa hal pula ni, gambar Muhyiddin pula keluar. Saya difahamkan, saudara, bahawa Duli Yang Mulia Yang Agong kali ini tidak akan menggunakan teks ucapan yang selalunya disediakan oleh kerajaan. Artinya kali ini bicara tuanku adalah bicara tulus dari hati baginda. Sebab itu speaker Dewan Rakyat begitu teruja dan menanti dengan penuh
pengharapan akan titah tuanku. Saya jangan lupa negara kita ini, ketua negara kita sebenarnya adalah Dunia Maulana Bertuan Agong. Dia katanya sudah tentulah banyak keterjaan, terutamanya bagi kami ahli-ahli Dewan Rakyat di Parlimen untuk menghayati apakah titah tuanku, dan yang paling penting sekali, bagaimana kita dapat melaksanakan harapan daripada titah tuanku. Azminuddin, rakyat memang sedang menderita. Ini mungkin kerana terlalu kerap menukar pemerintah. Itu kata Azminuddin. Terima kasih, saudara dagang kasih, Jakalin Loan. Teruskan dengan kerajaan Manadi sehingga habis penggal. Dagang kasih pun kata perut mereka kenyang sudah. Saudara Muhammad Shanif, apa khabar? Salam. Saudara Aini, itu juga kaki Arsenal pun ada. Kalau saudara penyokong Arsenal, saya juga penyokong Arsenal, saudara. Dan kita masuk topik. Jangan biarkan rakyat kelaparan. Hari ini, saudara, nilai ringgit kita terus mencatatkan penurunan yang begitu ketara. Apabila ia mencecah paras RM4.79.5 bagi $1 Amerika. Ini merupakan paras yang terendah. Kerana itu direkodkan pada sekitar jam 5 petang tadi. Dan saudara, ia berlegar pada RM4.79 untuk $1. Berbanding dengan penutupan semalam. Menurut ahli ekonomi, saya bukan ahli ekonomi, sebab itu saya elok kita hayati kenyataan mereka yang pakar tentang ekonomi ni. Dapat kita menghayati, memahami keadaan sebenarnya. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat, iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, dia kata berdasarkan analisa teknikal, ringgit telah pun melepasi paras rintangan, iaitu RM4.79.58. Katanya kita sudah maklum bahawa trend mata wang banyak dipengaruhi oleh faktor luaran. Terbaru, Bank Pusat China telah pun mengurangkan kadar faedah mereka sebanyak 25 mata asas dan ia melebihi jangkaan penganalisa ekonomi. Situasi ini sudah pasti akan melemahkan mata wang yuan. Ringgit pula dilihat ini ada kaitan ketara dengan mata wang yuan. Jadi maka sebarang pergerakan yuan itulah mata wang China, sudah pasti akan memberi kesan kepada ringgit. Jadi persoalannya apa yang harus kita lakukan oleh pembuat dasar. Jadi persoalan ini katanya tidaklah semudah yang disangka. Dan jalannya penyelesaiannya juga tidaklah boleh disamakan seperti yang pernah kita alami pada tahun 1998. Kerana umum mengetahui bahawa pasaran modal Malaysia agak terbuka kepada pelaburan luar. Selain itu, mereka bebas memiliki saham dan bond yang diterbitkan oleh negara kita. Jadi ada pelbagai sebab kerana milikan asing berkurangan. Salah satunya adalah pulangan pelaburan yang lebih tinggi di Amerika Syarikat berdasarkan pada perbezaan kadar faedah, iaitu Fed Fund Rate yang berada pada paras 5.50% berbanding OPR kita cuma 3%. Namun penyelesaian isu kelemahan ringgit melalui kenaikan OPR adalah tidak tepat semata-mata kerana ia boleh melemahkan ekonomi domestik. Justru, kata beliau, apakah jalannya? Jalan yang terbaik adalah dengan menunjukkan bahawa reformasi dasar ekonomi sedang dijalankan dan pelaksanaannya mengikut jadual yang ditetapkan. Selain itu, perubahan dasar perlu berlaku secara beransur-ansur dan tidak mendadak. Tak boleh nak buat secara mendadaknya. Begitu juga komunikasi kepada rakyat, pelabur dan pengusaha perlu jalankan supaya mereka mendapat gambaran sebenar apa yang ingin kita capai. Jadi Tahir gandengan MUF terbaik Asia Tenggara dengan MUI pakai formula temberang. Hanyut kata Eddie Tahir, marah betul Eddie Tahir ni. Jaka Linglu Tahir kerajaan Madani ni tak ada tongkat sakti. Saya dah bagi tahu. Saudara. Jadi sebab itu kata pengasas politik sebut ekonomi, dia kata kita perlu konsisten dan realistik. Mungkin inilah cara yang boleh menarik perhatian pelabur asing untuk membeli saham dan bond di negara kita.
Sekiranya ia berlaku secara berterusan, maka ringgit bakal pulih dalam tempoh yang mendatang. Jadi tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan soal kedudukan ringgit ini biarlah Gubernur Bank Negara yang menjawab. Beliau hanya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, tetapi dalam waktu yang sama kita ada Gubernur Bank Negara. Maka Gubernur Bank Negara lah iaitu Datuk Abdul Rashid Ghafur yang perlu memberi penjelasan. Saya mendapat penjelasan bahawa menurut Gubernur Bank Negara, prestasi ringgit sejak belakang ini katanya sama seperti mata wang serantau lain yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor luaran. Katanya sebahagian daripada faktor itu termasuklah pelarasan pasaran kepada perubahan jangkaan kadar faedah Amerika Syarikat. Begitu juga dengan kebimbangan geopolitik dan ketidaktentuan yang menyelubungi prospek ekonomi negara China. Bank Negara Malaysia berpandangan bahawa paras semasa ringgit tidak mencerminkan perspektif ekonomi Malaysia yang katakan menuju ke hadapan. Jadi Gubernur Bank Negara itu berkata pertumbuhan pada 2024 akan dipacu oleh peningkatan dalam permintaan luar dan perbelanjaan domestik yang kukuh. Jadi unjuran terbaru tabung kewangan antarabangsa IMF adalah dagangan global dan akan meningkat daripada 0.4% pada 2023 kepada 3.3% pada 2024. Jadi bagi negara Malaysia, sebagai katanya ekspor telah menunjukkan peningkatan yang stabil sejak suku tahun keempat. Malah ekspor bagi Januari 2024 yang baru dikeluarkan menjadi positif apabila berkembang sebanyak 8.7%. Begitu juga dengan sektor pelancongan, kata Gubernur Bank Negara telah pulih kukuh dengan ketibaan pelancong pada 2024 dan dijangka mengatasi paras pra-pandemik seramai 26 juta orang. Jadi momentum pelaburan telah meningkat dengan pelaksanaan projek-projek yang diluluskan dalam kedua-dua sektor awam dan swasta. Semua ini mencerminkan perkembangan positif dan komitmen kerajaan untuk melaksanakan pembaharuan berstruktur serta jangkaan penurunan kadar faedah ekonomi negara kita. Kebanyakan penganalisa mengunjurkan ringgit akan kembali meningkat pada tahun ini. Itu keyakinan daripada Gubernur Bank Negara. Saudara. Dan saya nak jelaskan sekali lagi bahawa kita mengetahui pagi tadi, semalam, saya melihat laporan-laporan daripada negara luar. Keadaan ekonomi yang begitu tenat tidak hanya dialami oleh negara kita. Saudara, sebenarnya dunia sedang memasuki fasa inflasi yang cukup memenatkan. Sebagai contoh, negara England semalam, Isnin saudara, telah mengumumkan bahawa negaranya berada pada inflasi yang begitu teruk. Begitu juga negara Jerman, negara-negara lain saudara. Jadi sebab itu, kita mengharapkan agar warga negara tenang dan menghadapi dengan mengamalkan cara hidup sederhana, hidup berjimat cermat. Jadi sebagai penting bagi saya adalah Pak Menteri. Mereka harus menggandakan usaha untuk memastikan agar kehidupan rakyat tidak tertekan. Sebab itu saya katakan jangan biarkan rakyat lapar. Jadi pemimpin tidak seharusnya sibuk dengan berpolitik. Kerana politik itu tidak akan mengenyangkan perut rakyat. Yang rakyat nak tahu. Seringkali saya katakan saudara, pimpinan harus insaf. Bahawa yang diharapkan oleh rakyat adalah setiap kali mereka bangun dari tidur, ada makanan yang boleh dimakan di atas meja. Itu yang rakyat mahu. Soal ekonomi begitu, ekonomi begini, pasaran dunia sebagainya, itu hanyalah pemain-pemain besar. Industri ekonomi, bukan rakyat. Rakyat mahukan makanan. Jadi memang kita tahu kesan ekonomi yang merosot, kesan kemerosotan nilai mata wang kita boleh mengakibatkan harga barangan meningkat. Itu masalahnya. Sebenarnya rakyat tak minta lebih pun, saudara. Pimpinan harus dah. Pak Menteri harus dah. Rakyat tak minta lah disediakan kereta besar, villa. Semua tak mahu. Bukan banglo dan sebagainya. Yang rakyat mahu
adalah untuk makan berterusan. Rakyat faham. Bukan rakyat tidak faham. Tapi janganlah disuguhkan dengan berita-berita andaian yang bukan-bukan. Sebab itu semalam kemarin pun saya dah menegur Menteri Ekonomi. Berpijaklah di bumi nyata dan bercerita apa yang sebenarnya yang menyentuh tentang rakyat. Kerana dalam keadaan negara hari ini, rakyat perlukan makanan. Kerana saudara, yang menjadi kerisauan di hati rakyat, apakah kita bakal jadi seperti warga Biafra dulu saudara. Nak makan pun tak ada. Sedangkan kita kena hayati bahawa negara kita aman, negara kita makmur dan rakyatnya hidup penuh harmonis. Namun begitu, pemain-pemain politik masih lagi belum serik, masih lagi mencurah minyak dalam bara dendam supaya rakyat berbalah. Kalau kita berbalah, kita berperang sama sendiri. Kalau kita bergaduh sama sendiri, ini tidak akan membantu ke peningkatan ekonomi negara. Ini yang perlu kita sedarkan. Sebenarnya saya dah bercakap berkali-kali, negara kita punya segalanya saudara. Kita punya segalanya di lautan, kehidupan marine kita, ikan, kekerangan, semua ada, tak ada masalah. Di bawah bumi kita tersedia ratusan bilion nilainya, nilai-nilai komersial, emas ada, biji ada, besi ada, minyak ada. Boleh katakan 1001 jenis negara kita memiliki. Bumi kita subur, tanamlah apa pun. Kita tanam apa saja pasti akan tumbuh. Yang tidak akan tumbuh, saya katakan, tanamlah di bumi negara kita ni, tanam apa saja, tanam sayur, tanam padi, tanam pokok, taman musangking, semua akan tumbuh subur. Yang tak tumbuh, yang tak akan hidup adalah kalau tanam mayat. Ini cakap terus terang, nak marah-marahlah. Tanam mayat, dia tak akan hidup balik. Jadi masalahnya, sebab itu, kita perlu memastikan agar keterjaminan makanan. Ini yang menjadi kerisauan rakyat. Sebab itu bicara saya malam ini, saya katakan bahawa jangan biarkan rakyat lapar. Kalau keterjaminan makanan, kesan daripada kedudukan, kemerosotan ekonomi dunia. Okey, kita boleh memberi alasan. Tapi rakyat tak nak dengar semua tu. Jadi saya mengharapkan agar Pak Menteri, terutama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Saudara Abang Mat Sabu, pastikan kita ada makanan. Apa cara sekalipun, projek-projek kalau perlu dihentikan, hentikan dulu. Memang ekonomi dalam kemerosotan ekonomi dunia, bukan negara kita saja, negara serantau juga. Tak usah cakap sembanglah, siapa pun akan jadi Perdana Menteri pun tidak mungkin mampu untuk menyelesaikan masalah. Jangan sembang saya. Saya nak bagi tahu terus terang, sebab itu nampak gayanya sebagaimana kenyataan daripada speaker dan rakyat, tak ada pun mereka berani nak buat usul ni, tak percaya. Kalau berlaku lagi, apakah ini semua saudara kesan daripada kita inherit. Kita mewarisi segala suasana yang tidak menentu selama 5 tahun. Saya tak maulah nak menyalahkan mereka, tapi saudara, banyaklah orang kata takdir kena ikut juga. Betul. Tapi kita mencetuskan suasana begitu. 5 tahun kita berperang sama sendiri. Fikiran tak ada dipikirkan untuk mencari upaya bagaimana untuk meningkatkan bahan-bahan makanan, bagaimana nak meningkatkan supaya simpanan keterjaminan makanan kita ada. Dan banyak yang kita dengar, cerita orang ni tak betul, orang ni tak betul. Orang ni mati masuk neraka, orang ni mati masuk syurga. Itu yang dijanjikan. Cukup-cukuplah saudara. Jadi sebab itu saya kata, jadi kita sudah sampai masanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah berkali-kali mengingatkan. Pasal pertama dia mau menangani derita rakyat. Dalam keadaan begitu saya lihat bahawa warga gelandangan nampaknya berkurangan, tapi masih ada lagi. Negara kita yang serba makmur ini, jangan kita benarkan wujudnya warga kita yang gelandangan. Sama ada di Johor, di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, di Shah Alam, Ipoh, Pulau Pinang dan sebagainya. Kita tak boleh lagi melihat bagaimana adanya warga kita terpaksa mengutip makanan daripada tong-tong sampah. Cukup dah. Sekarang ini kita tangani. Dan pimpinan negara harus mengeluarkan sebanyak mungkin apa yang ada dalam kantong negara itu hanya untuk memastikan keterjaminan makanan. Saya memang ingat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang beliau akan berusaha
untuk menangani kehidupan rakyat. Tapi menteri-menteri itu sedar ke? Tahu ke tugas mereka? Ini yang saya nak tanya. Pak-pak menteri itu, apakah mereka dapat menghayati apa yang disuarakan oleh Saudara Anwar Ibrahim? Masing-masing ada bidangnya. Saya tidaklah menyalahkan Datuk Seri Abang Mat Sabu. Takkanlah beliau keseorangan pula. Jadi masing-masing ada tugas. Saya berterima kasih juga kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, iaitu Dato' Armizan Muhammad Ali. Dia kata beliau mengalu-alukan sebarang aduan daripada orang awam atau Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan bila ada berlakunya kartel beras. Dia katanya jika ada dapat maklumat, KPDN akan segera menjalankan siasatan lengkap. Ya, saudara Amizan, saya mengatakan jangan tunggu. Jangan tunggu laporan saja. Explore. Mana pegawai anda di Kementerian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini perlulah turun ke lapangan. Buatlah apa saja siasatan. Kalau terdapat adanya mereka yang menyeksa kehidupan rakyat, berkas rakyat akan berdiri teguh di belakang anda. Jangan dibiarkan kartel-kartel beras ni, lebih-lebih lagi makanan yang lain. Sekarang ni tumpuan pada beras. Tapi bukan hanya beras. Bagaimana kartel-kartel yang menjaga stok gula, gandum dan sebagainya. Sebab kita akan menghadapi musim Ramadan. Sebab itu saya katakan, jangan biarkan rakyat lapar. Saudara, bagi saya lah, soal harga ni, walaupun ada lah saya dapat pandangan macam-macam, kononnya kenaikan harga beras dan sebagainya, saya menyangkakan bahawa soal kenaikan itu bukanlah masalah besar sangat kalau ekonomi rakyat disantuni. Dan saya lihat kemurnian hati jiwa yang Perdana Menteri, pasti beliau akan mengeluarkan lagi sedikit bantuan kewangan untuk rakyat, membolehkan meneruskan kehidupan mereka untuk mendapatkan makanan. Dan saudara, sebab itu tak jadi masalah saudara, sama ada beras tempatan ke SSD. Tapi yang paling penting adalah kartel. Sekarang ni musim menuai. Patutnya perlu dijaga. Patutnya pegawai-pegawai KPDNK ni kena turun. Tengok bagaimana padi itu dihantar ke kilang. Ikut ke mana kilang itu bawa beras. Sekarang hari ini saya rasa adalah wajar untuk saya menyentuh sedikit tentang kehidupan warga petani. Ini saya dapat kiriman saudara. Ini berdasarkan daripada tulisan disediakan oleh Saudara Ahmad Zaki Bakar. Ini untuk kita menghayati sebenarnya tulisan beliau. Saya nampak penjelasan agak jelas. Kalau saudara tak puas hati, boleh hubungi beliau di talian 03 437 3700. Beliau mewakili pesawah berskala kecil. Ini berdasarkan kiraan purata satu kumpulan pesawah di kawasan penanaman padi Mada di Kedah. Ini catatan ini kajian ini beliau lakukan pada 18 Februari lalu, saudara. Dan kenyataan ini sebelum dihantar kepada media sosial yang saya pick up hari ini, saudara, juga disemak oleh Saudara Rashid Hamid, itu pengurus projek sawah berskala besar. Sebenarnya, saudara, untuk kita hayati bersama, dengar baik-baik. Hasil padi purata di kawasan Mada adalah 6 tan bagi setiap 1 hektar, iaitu 3.47 relung. Di Kedah ni diorang panggil relung, saudara. Kalau untuk 1 hektar, 3.47 relung adalah sekitar 6 tan. Itulah padi yang mampu kita keluarkan. Jadi hasilnya tidak sama dan ia berubah mengikut lokasi. Kerana kalau sistem pengairan itu baik, penjagaannya baik, bajarnya baik dan faktor luar jangka tak berlaku macam banjir, ribut dan serangan penyakit, maka ia dapat untuk 1 hektar iaitu 6 tan. Kemudian apabila datang musim penuaian hari ini, masalahnya apabila berlaku kepanasan yang memuncak. Jadi akhirnya susut sedikit. Hasilnya kepada 5 tan. Okey, saudara, 5 tan. Hasil 7 hingga 10 tan memanglah susah nak capai. Sebab itu janganlah pegawai buat kenyataan padi boleh dituai dengan pendapatan 7 tan, 10 tan. Jangan membohongi rakyat. Kemudian hasil di luar kawasan Mada memang lebih rendah lagi, saudara.
Sebab mada dia lengkap, dia punya sistem peparitan, bajanya, semaian dijaga dengan baik. Tapi kalau di luar kawasan mada adalah lebih rendah lagi. Dan harga belian di kilang berkait dengan faktor permintaan atau lebih tinggi dari harga lantai kerajaan dan ia berbeza dari antara kilang dengan kilang. Ini sebabnya saya nak bagi tahu saudara bagaimana harga beras itu boleh jadi keadaan yang tak menentu. Jadi kebanyakan pesawah pula mereka adalah penyewa. Bukan tanah itu milik mereka. Jadi kiraan asasnya berdasarkan pendapatan dan kos untuk 1 hektar, saudara. Ini perkiraannya ya, saudara. Termasuklah kos sewa, pendapatan pengusaha sebagai pemilik tanah, perlulah ditambah pendapatan sewanya. Jadi pendapatan kasar untuk 1 hektar berdasarkan harga lantai pesawah, iaitu RM1,300 kali 5 tan. Jadi jumlah yang diperoleh untuk 1 hektar adalah RM6,500. Kemudian kerajaan memberi subsidi sejumlah RM500 pada setiap tan. Artinya 500 kali dengan 5 tan, 2,500. Jadi jumlah pendapatan untuk setiap pesawah bagi 1 hektar adalah sekitar dalam RM9,000. Saudara, jadi berdasarkan daripada harga belian di kebanyakan kilang di Kedah, Perlis, saudara, harga padi adalah RM1,600. 1 tan dia kali 5 tan. Sebab satu sawah tu dia dapat dalam 5 tan. Artinya dapat RM8,000. Kemudian subsidi kerajaan dapat RM2,500. Jadi jumlahnya adalah RM10,500. Ini nampak besar saudara. Begitu juga berdasarkan harga belian kilang di Pusat Belian di PPK Mada di Jerlun pada 18 Februari lalu. Dapat RM1,350 kali 5 dapat RM8,350. Subsidi kerajaan RM2,500, jadi jumlahnya RM11,250. Ingat saya, dengan jumlah RM11,500, kos dia. Kos pertama, bajak RM300. Pajak kali kedua, RM300. Kemudian untuk meratakan lumpur dan sebagainya, RM250. Kos benih untuk 1 hektar, RM400. Upah tabur benih, RM100. Racun rumput, RM100. Racun gondang, RM50. Racun ulat, RM50. Upah drone racun. Racun ni tak boleh, ni kena pakai drone sekarang ni, teknologi. Jadi upahnya adalah RM200. Baja semburan RM100. Upah membaja RM80. Upah merumput RM150. Upah menuai, kalau dah tak dituai tak boleh juga saya, RM400. Sewa tanah RM2,400. Petrol pam air RM50. Upah membakar jerami RM50. Jumlahnya RM4,980 untuk 1 hektar, saudara. Jadi pendapatan bersih berdasarkan saiz purata tanah yang diusahakan, iaitu 1.47 hektar, itu 5 relung, saudara. Jadi perolehan bersih untuk 1 musim. Kena ingat saya, untuk 1 musim adalah 6 bulan. Dan perlulah dibagikan, saudara. Kalau hasil kasar RM9,000, tolak kosnya RM4,980. Jadi pendapatan bersih untuk tempoh 6 bulan bagi setiap pesawah ataupun petani, saudara, adalah RM4,020. Jadi pendapatan bersih sebulan cuma RM670, saudara. RM670. Ini berdasarkan hasil kasarnya RM10,500. Dengan kosnya RM4,980. Jadi sekarang, saudara, kalaulah berdasarkan hasil kasar RM10,000, kos RM4,900, pendapatan hasil bulanan RM920. Katalah dapat tinggi lagi, kalau RM11,250, kos RM4,980, pendapatan bersih untuk 6 bulan RM6,270. Maka pendapatan bersih 1 bulan RM1,045. Itulah keadaannya, saudara. Sedangkan gaji minima yang perlu untuk setiap individu, ini saudara kena ingat, saudara, ini jadi apa yang pendapatan yang dapat bagi setiap petani atau pesawah itu boleh dianggap sebagai isi rumah.
Sebab mereka akan turun ke sawah, suami isteri. Inilah yang dialami oleh kehidupan. Sebab itu, para sawah ni agak kita harus bersimpati. Mereka terpaksa cari sumber lain. Ada yang terpaksa mandu kereta, mandu lori dan kerja-kerja kasar yang lain. Jadi dalam keadaan begini, kebanyakanlah nak jadi usahawan pun jual keropok je lah, jual goreng pisang, ataupun terpaksa cari tempat untuk menyewa berskala besar. Sebab itu kita mencadangkan. Saya agak tiba tarik juga ada cadangan. Sebaiknya kerajaan dapatlah meletakkan harga lantak padi pada RM1,750 satu tan. Selaras dengan kos persawahan yang tinggi. Ini adalah untuk mengangkat pendapatan pesawah. Kemudian, kita harus meletakkan harga beras pada harga selari dengan harga beras import untuk mengelakkan berlakunya manipulasi. Masalahnya kalau beras tempatan dengan beras import lebih tinggi, maka beras tempatannya akan jadi mangsa apabila ada cedok oleh kartel-kartel ini. Dan mereka akan gunakan beras tempatan ini seolah-olah beras import. Jadi sebab itu harga beras mesti selari dengan harga beras import. Kemudian, kita tidak menambahkan beban kerajaan dengan menambah sebarang subsidi atau insentif. Harus menggerakkan semua agensi yang berkaitan dan kaki tangannya untuk mengurangkan beban dan meningkat taraf hidup rakyat. Beras 1 kilogram sekarang saudara, ini penghasilan ini kajian saudara, beras 1 kilogram boleh menghasilkan 10 pinggan nasi. Itu 1 kilo saudara. Jadi artinya jika beras 4 kilogram, kosnya sepinggan 40 sen. Itu adalah satu-satunya harga makanan yang termurah di negara kita. Kadar ini lebih murah daripada negara jiran Indonesia, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, yang paling penting, saya merasakan setelah kita mengetahui kedudukan petani, pimpinan harus melihat. Datuk Seri Abang Mat Sabu, saya dah nyatakan begini, fikirkanlah yang terbaik. Fikirkanlah yang terbaik untuk rakyat, khususnya petani. Supaya mereka tidak lenjan dan tidak merasa bahawa sia-sia mereka turun ke sawah, akhirnya pendapatannya tak sebegitu. Kalau kita tengok tadi, macam mana saya katakan, walaupun nampak besar, tapi mereka kena tunggu 6 bulan. Dan tempoh 6 bulan, barulah dapat hasilnya. Padi, dia tak boleh betul. Datuk Seri Mat Sabu mengatakan bahawa nak cuba supaya setahun, 2 tahun nak berdapat 5 pengeluaran. Tapi kalau 2 tahun 5 pengeluaran, artinya 4 bulan lah. 12, 24, 5. Berusaha 3 bulan atau 4 bulan. Itu keadaannya, saudara. Dan saya menjangkakan, kalaulah petani-petani ini tidak diberi perhatian sepenuhnya, kita akan menghadapi masalah makanan untuk mendapatkan bekalan beras. Kena ingat bahawa beras tempatan 70%, import cuma 30%. Untuk kita menanti beras daripada import saja, saudara, kita bersaing. Lihat bagaimana Pak Jokowi sendiri telah pun memesan 24 juta tan beras untuk kegunaan negara Indonesia. Dan ini sedang dilakukan. Jadi kita harus berusaha. Padi ini saudara adalah padi. Ini adalah nadi kehidupan rakyat. Sebab kita makanan kita utama beras. Sebab itu saya bercakap berkali-kali. Hentikan polemik berpolitik. Hentikan kita salah menyalah satu sama lain. Persidangan Dewan Rakyat akan berjalan. Jangan kerana kita berbalah sama kita di parlimen, fikiran tidak lagi disatukan untuk menangani kehidupan rakyat. Akhirnya anda yang bernama menteri, anda yang bergelar yang berhormat, anda menjadi wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, anda melakukan bagi saya lah satu tindakan yang mengkhianati rakyat. Apabila kehidupan rakyat tidak disantuni dan rakyat terdedah dalam keadaan yang kehidupan yang sukar, akhirnya dia apa, saudara? Sebab saya kata jangan biarkan rakyat lapar. Kalau rakyat lapar, maka kestabilan anda sebagai wakil rakyat juga akan tergugat. Ini soal menyalahkan kerajaan itu, kerajaan ini. Kita dah rasa dah semua dah. Kerajaan Barisan Nasional sudah. Tapi yang dijatuhkan siapa? Rakyat menjatuhkan. Okey, kita terima hakikat. Kemudian naik pula kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Tumbang juga. Datang pula langkah Sheraton. Tumbang juga. Datang pula kerajaan pimpinan Ismail Sabri.
Bujak tumbang juga. Dan sekarang ini dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan Madani. Saya haraplah saudara Azrinuddin, dia kata di kampung saya pun memang begitu laganya. Jadi kata by Medan kalau tidak dilaksanakan dengan baik, alamatnya jelapang padi jadi jelapang lalang lah nanti saudara. Ya saudara, jadi terima kasih Roy Pa hadir dari Bedungun. Saudara Edi Tahir dia kata bersih tak nak buka parlimen jalanan ke macam dulu. Setelah ini Rafizi pakar formula. Jadi saya tak mahu untuk menghamun pimpinan, tapi saya meminta saudara. Sejujurnya saya mahu agar pimpinan, tak kisahlah anda menteri apa pun, tolonglah kembali pada asal tujuan. Keberadaan anda di parlimen adalah sebagai wakil rakyat. Anda mewakili rakyat harus berjuang untuk memastikan jangan menjadikan rakyat lapar. Kemudian anda mendapat peluang menjadi bentuk kerajaan, anda menjadi pak menteri. Keberadaan anda di kursi menteri itu bukan untuk duduk di atas kursi yang empuk, tapi harus memikirkan bagaimana untuk menjana kehidupan rakyat untuk jadi lebih baik lagi. Para pegawai juga ada KSU, ada KSN, ada TKSU, ada ketua pengarah, ada pengarah macam-macam jabatan. Kita dah ada, bukan tak ada, 1.7 juta pegawai kerajaan yang ada negara kita ni. Dan gemblengkan tenaga. Saya yakin saudara, kalau kita dapat menyatukan fikiran kita, kita dapat mengelakkan politiking, polemik yang bukan-bukan. Cukup-cukuplah kita berbalah. Nak berbalah, tunggu 2-3 tahun lagi. Dekat-dekat nak pilihan raya ni, berbalah lah sangat. Tapi santuni ekonomi negara, santuni kehidupan rakyat. Jangan biarkan rakyat lapar. Kalau rakyat lapar, anda pasti akan dihukum oleh rakyat. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.